Sejak larangan keluar negara berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Mac lalu, percutian dalam negara menjadi pilihan terbaik. Bukan sahaja pilihan ini lebih murah, ia secara tidak langsung dapat merangsang dan membangunkan semula ekonomi pelancongan dalam negara. Baru-baru ini, kru teknikal Astro Awani ada melakukan lawatan ke Kuala Mu Sungai Siput Perak dalam masa yang sama menelusuri keunikan kehidupan di perkampungan orang asli Gapih Hulu di sana. Ikuti laporan yang disediakan kru Astro Awani. Sebenarnya hari sambutan orang asli yang disambut baru-baru ini, kami pihak produksi Astro Awani berpeluang merasai sendiri keunikan dan keindahan yang terdapat di pos Kuala Mu, Sungai Siput, Perak. Perjalanan kami yang disertai 9 orang kru produksi mengambil masa lebih kurang 5 jam untuk sampai ke pos Kuala Mu dari pusat bandar Kuala Lumpur. Menariknya, tempat ini adalah keunikan lanskapnya yang menonjolkan warisan dan budaya orang asli. Di sini juga letaknya perkampungan orang asli Kampung Gapih Hulu yang didiami oleh hampir 150 orang penduduk. Ramai kumpulan motosikal dan pacuan 4 roda suka datang ke sini kerana jalan masuk ke Kuala Mu yang mencabar dan berbukit. Kalau anda dapat lihat di belakang saya ini merupakan dua aliran sungai. Yang satunya merupakan aliran sungai dari Cameron Pahang dan satu lagi merupakan aliran sungai Pelus dari negeri Kelantan. Ianya merupakan salah satu keunikan yang terdapat di Kampung Gapih Hulu, Kuala Mu, Sungai Siput, Perak. Terdapat 20 buah chalet yang dibina sendiri oleh orang asli di sini. Chalet ini dibina menggunakan daun-daun dan buluh yang diambil dari hutan pada tahun 2016. Menurut pengusaha chalet Gapih Hulu, Johari Pandak, walaupun ketika ini PKP fasa pemulihan tetapi ramai mula mengambil kesempatan untuk datang. Pihaknya juga menyediakan langkah keselamatan mengikut prosedur yang ditetapkan kepada pelanggan. Setiap chaletnya boleh diduduki sehingga 5 orang dan mempunyai kemudahan bilik air setiap satu. Saya memang kerja dulu dekat sekolah. Sebelum tu baru saya nak buka chalet ni baru tahun 2016. Lebih kurang bulan 4 saya pun dah lupa tadinya sudah lama. Masa tu saya dah ke dua bahagian kerja. Lepas tu saya dah jadi buat buka chalet ni, saya jadi macam pengurus untuk usahakan chalet lah. Macam yang sambilan tu saya dah kerja kat sekolah. Punca pendapatan saya lah. Sambutan sejak bulan 1, bulan 2, lepas tu datang penyakit COVID tu. Masa tu memang okeylah sambutan daripada orang yang dari luar untuk berkemah sini, bermalam. Selepas daripada dah kena 3 bulan, kita dah PKP dah tutup. Mana saya dalam 3 bulan tu memang saya tak ada pendapatan yang saya cari selama 3 bulan tu. Sudah buka dalam bulan 7 tu. Kesambutan dari orang luar ke sel saya ni memang agak tak berapa sebab sekarang pun keadaan memang tak berapa pulih lah. Itu saya kira saya punya pendapatan lebih kurang lah sebulan tu agak dalam antara 2,000 ke 3,000 lah kalau sebulan lah. Saya punya pendapatan sebab nak bandingkan daripada sebelum tu memang ada lebih sikit lah daripada 3 ke 4 lah lebih kurang sebulan untuk sebab masa tu kita tak ada penyakit COVID. Sambutan pelancong memang kena ada lah. Sebab saya ikut pun sekarang kita dah guna SOP. Saya pun kena jaga langkah-langkah untuk keselamatan macam sekarang kita dah buat panggil scan untuk suhu badan, lepas tu saya cuci tangan. Itu memang saya dah sedia dah. Untuk orang yang datang, saya mesti kena cek dulu sebelum masuk ke nak kemah ke nak bermalam ke situ. Macam orang yang pergi balik pun saya kena mau cek juga. Lepas tu kalau dah okey boleh sebelum masuk. Kalau suhu dah lebih daripada 36 poin berapa 40 ke ataupun dah 38 suhu tu memang saya dah kita boleh bagi masuk. Saya terus akan keluar bagi keluar lah. Macam kemudahan dekat saya ni pertama ialah macam satu rumah tu memang ada sediakan poin pelak lah, poin pelak. Lepas tu dekat saya ni ada kalau dekat saya duduk dekat luar ada bilik air untuk mandi. Tu lah. Jadi ada di dalam tu saya punya kemudahan ada tilam, ada bantal, lepas tu yang lain pun ada
poin pelak. Kalau nak guna, saya memang ada sediakan tiap rumah mesti ada poin pelak untuk cucuk, sambung. Lepas tu kemudahan dekat kawalan dari kawasan saya ni saya buat pagar, lepas tu pintu tutup, supaya ialah macam orang yang datang mesti ada saya buat keselamatan untuk pengunjung lah. Kalau siapa nak pergi ke hiking ke Lubuk Belau, lepas tu saya akan bawa guard lah yang siapa nak pergi sana. Itu je kalau nak pergi ke Lubuk Belau. Tempat sana pun tempat untuk boleh bermancing dan mandi untuk itulah. Kalau di Lubuk Belau sana. Selain daripada itu memang tak ada yang nak buatkan lah. Menurut salah seorang pengunjung, Rizwan Adnan, peluang ketika ini diambil untuk datang melihat sendiri keindahan suasana perkampungan orang asli di sini. Kuala Lumpur ni semua tahu lah kan, dia punya tempat tu memang hulu lah. Memang hulu lah. Nak masuk dalam pun lebih kurang 44 km jarak dia, 44. Kami datang daripada Ipoh, lebih kurang 88 total. Dah masuk jalan pun memang masuk jalan kampung lah. Kan? Bila kita sampai sini, pertama kita tak jangka lah. Tak jangka pun kat sini ada mesin tembak suhu tu. Kan? So bila datang tu ada mesin tembak suhu, ada amalkan SOP untuk konvik ni, ambil nama. Satu yang mengejutkan lah, kan? Mengejutkan. Maksud dia keprihatinan tu ada. Dan saya pun dapat tahu yang kampung ni, diorang pernah tutup pun chalet ni waktu time konvik dulu, tak bagi orang masuk. So memang diorang concern lah tentang konvik ni. Dan persekitaran kat sini, bila cik datang tengok, nampak kita punya chalet yang dia bagi kan. Chalet yang dia buat tu memang jenis orang asli punya tempat. Kan, macam orang asli punya rumah. Tapi kelebihannya ada tilam lah. Kan, tapi ada tilam lah. Ada tilam, ada plug kan. Mana ada kemudahan. Walaupun dia buat bentuk macam orang asli punya, tapi dalam ada kemudahan. Kan, sini kalau tidur sini, saya ingat tak payah aircon pun tak apa. Rumah sejuk sampai pagi. Memang air lah. Pertama ni kita follow basic SOP lah. Basic SOP, penjarakan. So macam kami ada lebih kurang dekat 30 orang. So kami tak gerak sekali lah. Kami gerak dalam 15 macam itulah. So bila berkumpul satu tempat, dia tak akan jadi maksimum lah. Macam sekarang kita punya second checkpoint dekat Perluk kan, stesen minyak Perluk tu. So bila grup pertama sampai, grup kedua still dalam perjalanan. So tak adalah pack dekat stesen minyak tu. Itu satu cara lah. Selain daripada mask kan. Mask memang kita ada bawa lah kan. Mana kalau tengah barbecue ke apa dekat tu kena pakai lah. Tengah mandi tak pakai lah kan. Saya ada follow satu channel YouTube tu. So dia ada tunjuk dia orang datang ke Kuala Lumpur ni kan. So bila saya tengok tempat tu macam menarik lah. So saya dengan kawan saya Cik Yasir, kita orang datang sendiri lah. Kan, datang berdua bawa kereta, datang daripada Ipoh, survey jalan sampai jumpa Cik Johari yang in charge kat sini lah. So Cik Johari dia dah terang kat semua kat kita orang. Kadar sewa macam pondok, dia ada 2 jenis pondok kan. Motor masuk berapa kan. So bila kita tahu dah semua kos-kos tu, so kita arrange kita punya ride. First kali saya survey jalan dulu lah, sebab nak datang ke sini dia banyak jalan. So kita ambil jalan yang paling mudah lah. Sebelum saya datang pun semalam, ini datang kan, so semalam saya dah call dia lah. So, boleh tak kita orang datang? Sebab apa, pernah juga tempat ni diorang tutup because of the COVID ni. So kita telefon dia dulu, so dia beritahu lah. So bila saya beritahu kita order dekat 30 orang, so dia beritahu lah, maknanya dia kumpul tu jangan padat.
kan. Lepas tu kena bawa mask. So memang kita prepare lah. Kita prepare benda tu. Manakala seorang lagi pengunjung, Muhammad Fazni Mat Fazil, perjalanannya ke Kuala Lumpur bukanlah satu perkara yang sia-sia apabila terpukau dengan pemandangan yang indah. Saya sebenarnya tak pernah datang ke sini untuk melancong ekoturism di kampung orang asli ni. Dan ini sebenarnya saya mencuba. Oleh kerana musim Covid ni kita kena travel domestik. Jadi saya rasa pertama sekali cabaran dia untuk datang ke sini sebenarnya agak tinggi lah dari segi sebab saya datang naik motor seorang diri dan untuk sampai ke sini pun lebih kurang 4 jam dari Kuala Lumpur dan lebih kurang 1 jam tu agak mencabar lah naik turun bukit daripada Sungai Siput tu. Dan sekarang saya rasa tempat ni saya sukalah. Saya memang seronok ingin cuba benda yang baru dan saya rasa memang saya sarankanlah semua orang untuk datang melancong ke tempat ni. Tempat ni juga pada musim Covid ni memang ada orang masih mengamalkan SOP yang standard daripada Kementerian Kesihatan. So tidak perlu risaulah untuk membawa keluarga ke membawa kawan-kawan semua untuk datang beramai-ramai kerana mereka masih mengamalkan SOP. Dan akhir kata saya sarankan pada waktu ini kita sokonglah saranan kerajaan untuk datang membuat pelancongan domestik seperti ekoturism di kawasan Pos Kuala Lumpur ni. Sekiranya anda seorang pencinta alam, anda pasti menyukai tempat ini dan menghargai keindahan Pos Kuala Lumpur yang dipelihara oleh orang asli. Pos Kuala Lumpur sesuai terutama bagi mereka yang mencari tempat yang tenang dan dekat dengan alam semula jadi. Kita di sini ada 4 chalet di Pos Kuala Lumpur. Chalet Kampung Dusun, chalet Hamid, Pos, chalet Pos. Lepas tu yang last ni Kampung Besar. Itu yang selalunya harapan saya pada pengunjung walaupun dah ramai orang yang dah biasa tapi mana yang tak biasa lagi harap boleh datang masuk untuk bermalam dan menikmati keindahan di Sungai Pos Kuala Lumpur. Di chalet buluh kami yang buat ni orang yang tak pernah biasa kena datang cubalah tengok untuk bermalam. Bagi anda yang ingin merasai pengalaman bermalam di rumah orang asli, bolehlah kunjungi ke Pos Kuala Lumpur Sungai Siput Perak. Ikutilah kami di Esok Awani 501.